Datang diucapkan kepada para pelajar dan pensyarah yang sudi menyertai program Industry in Classroom pada pagi ini lah. Industry in Classroom ni diadakan khusus untuk para pelajar yang mengikuti kursus MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban. Jadi untuk makluman Puan Sunita, kursus ni melibatkan 10 kumpulan dengan jumlah pelajar seramai 1,186 orang lah. Okey, para pelajar kira pada semester ni cukup bertuah lah kerana penceramah yang kita undang ni telah didatang khas jauh lah dari negara Jepun. Okey, jadi selamat datang diucapkan kepada Puan Sunita Ramli. Jadi saya pun nak ucapkan terima kasih lah kepada Puan Sunita kerana sudi menerima undangan kita untuk berkongsi cerita dan pengalaman bersama para pelajar kami. Jadi sebelum memulakan program ni, izinkan saya untuk memperkenalkan Puan Sunita secara ringkas lah. Okey, Puan Sunita ni saya diberitahu adalah orang Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya diberitahulah. Okey, jadi Puan Sunita ni adalah graduan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dari University of Melbourne, Australia. Dan saya juga dapat tahu yang Puan Sunita sedang melanjutkan pengajian di peringkat master dalam Business Administration di salah sebuah universiti di Jepun. Okey, Puan Sunita memulakan kerjaya pada bulan Mac 2014 sebagai jurutera telekomunikasi, kemudian menjawat jawatan sebagai penganalisis rangkaian di Telekom Malaysia sebelum berhijrah dan menetap di Jepun pada tahun 2016. Di Jepun, Puan Sunita ni merupakan seorang independent talent artist yang pernah muncul di commercial media, J-drama dan J-movie. Sejak Julai 2017, Puan Sunita merupakan Managing Director Designita Global. Beliau juga merupakan pengasas kepada produk penjagaan kulit Tokyo Organic. Namun ceramah kita pada pagi ni bukan tentang produk penjagaan kulit, tapi tentang pengaruh peradaban contemporary lah. Okey, berkaitan amalan etika masyarakat di Jepun. Jadi program ni sebenarnya berbentuk santai, lebih kepada perkongsian kisah dan pengalaman tentang nilai etika serta budaya masyarakat Jepun berdasarkan pandangan dari kacamata Puan Sunita yang tinggal di Jepun. Kalau tak salah saya, Puan Sunita tinggal di Saitama kan? Betul. Okey, jadi Puan Sunita ni sebenarnya seorang social media influencer. Antara individu yang saya rasa sering berkongsi kisah dengan masyarakat di Facebook tentang negara, tentang budaya Jepun melalui penulisan beliau, Catatan Sunita di Jepun. Sebab saya salah seorang pengikut dia jugalah di Facebook. Okey. Jadi hari ini atau cara kita pada pagi ni kita akan bermula dengan perkongsian daripada Puan Sunita terlebih dahulu. Selepas tu barulah kita akan buka pada sesi soal jawab. Jadi para pelajar boleh lontarkan soalan anda dengan menulis di ruangan chat. Saya akan kumpul dan bacakan kepada Puan Sunita di akhir sesi nanti. Jadi untuk memastikan yang program ni berjalan dengan lancar, saya mohon sangat-sangat pada para pelajar untuk mute atau offkan mic anda agar perkongsian Puan Sunita ni tidak ada orang kata masalah di tengah-tengah dia lah. Okey. Dan link untuk kehadiran para pelajar pun kita akan berikan di ruangan chat pada akhir sesi nanti. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemputlah Puan Sunita Ramli untuk berkongsi kisah dan pengalaman beliau tentang nilai etika masyarakat di Jepun. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Isma. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Puan Isma sudi menjemput saya untuk sesi pagi ni lah bagi share pengalaman saya berada di Jepun ni kepada para pelajar semualah untuk kursus program bicara industri kepada pelajar di Universiti Malaysia Terengganu lah. Okay, sebenarnya sebab saya diberitahu sesi pagi ni santai saja, so saya pun kita buat macam santai je lah.
Cuma yang Puan Isma ada bagi tahu tadi sikit mengenai saya mesti betulkan sikitlah. Saya bukan sedang melanjutkan masa, saya bakal lah akan melanjutkan master lah, insyaAllah nanti pada bulan 9. Saya juga menerima lah beasiswa daripada salah satu company di Jepun untuk melanjutkan beasiswa tersebut lah, untuk melanjutkan pengajian tersebut lah, insyaAllah. Okey, saya tak nak buang masa lagi. Dah ramai student mungkin tak sabar nak dengar perkongsian saya mengenai orang kata pengalaman saya dekat Jepun ni. Jadi saya rasa saya teruskan saja. Okey, bila kita kata mengenai Jepun, sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh belajar. Even saya sendiri sebenarnya saya dah menetap di Australia sebelum ni. Saya belajar di Australia, saya dah menetap di Australia selama 4 tahun dan sekarang saya menetap di Jepun lah selama 6 tahun. Ramai juga yang tanya saya, kenapa saya belajar di Australia, kenapa saya tak tinggal di Australia, kenapa saya tinggal di Jepun. Sebab bagi saya Jepun ni adalah satu negara yang sangat unik. Ada banyak sangat benda yang kita boleh belajar dari segi budaya dia, dari segi teknologi dia, dari segi banyak benda lah. Setiap hari kita akan nampak benda-benda baru yang kita boleh belajar lah. Okey, dalam banyak-banyak benda tu ada benda yang wajar dicontohi, ada benda yang wajar diambil tauladan lah bagi saya. So untuk sesi kali ni saya akan share dua benda tu lah, kedua-dua benda tu, perkara apa yang saya rasa wajar untuk kita ambil contoh dan perkara apa yang saya rasa kita wajar kita ambil tauladan lah ataupun kita ambil pengajaran lah daripada budaya-budaya Jepun ni. Okey, saya mulakan dengan perkara yang wajar dicontohi lah. Okey, bila kita cakap pasal Jepun, saya rasa benda yang pertama sekali yang biasa kita cakap adalah orang Jepun ni menepati masa. Which is benda tu memang sangat sinonim lah. Bila kita kata Jepun je, kita akan kaitkan dengan masa lah. Sepanjang saya 6 tahun saya duduk dekat Jepun ni, memang saya akui lah benda tu memang betul lah. Okay? Orang Jepun ni memang sangat menghargai masa. Okay. Tapi kalau ikutkan orang Jepun dulu-dulu tak adalah menepati masa. Dia macam mana daripada orang Jepun dulu boleh jadi orang Jepun yang sekarang. Sebenarnya orang Jepun dulu kalau ikutkan zaman-zaman orang kata sebelum revolusi Meiji dan sebelum dimodernkan macam sekarang lah, orang Jepun dulu dia lebih kurang macam tipikal kita lah, orang kata orang kata tak menghargai masa, tak cakna lah dengan kepentingan masa tu kan. Tapi sebab masa tu orang Jepun ni dia tak ada jam sebenarnya, dia tak ada alat yang untuk menyukat masa. Jadi mereka ni dia agak-agak masa tu dengan teknik pembakaran. Maksudnya dia bakar, so dia tengok berapa lama benda tu padam, so dia agak-agak daripada situ. Jadi benda tu tak tepat. Tak tepat, jadi banyaklah berlaku salah masa dan sebagainya. Tapi masa zaman zaman Edo, masa tu Jepun dah giat lah buat perdagangan, ramai orang Eropah datang Jepun. And sebab Jepun masa tu masih ada masalah dengan pengurusan masa ni, jadi ramai orang-orang pedagang Eropah masa tu dia tak puas hati dengan Jepun. Dia kata orang Jepun ni lambat lah, tak menepati masa lah dan sebagainya. Jadi masa revolusi Meiji, di mana masa revolusi Meiji ni tahun 1912 macam tu, Jepun dia mengadaptasi sistem Eropah lah, sistem barat ke dalam pentadbiran dia. Dia ambil sekali dengan sistem pengurusan masa, which is mechanical watch, mechanical punya jam lah. Okay, daripada situ orang Jepun dia standardkan masa dia dan pengurusan masa diajarlah kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan bermula daripada situ orang Jepun dia sangat-sangat menepati masa dan sangat menghargai masa. Kalau kat Jepun ni masa dikatakan time is money. Kalau biasa kita masa itu emas kan. Tapi kalau kat Jepun ni dia orang cakap time is money lah, masa itu duit. Jadi dia memang sangat-sangat menghargai masa lah. Dan saya pun saya teringat lah masa Paralimpik yang baru-baru ni, sukan Paralimpik baru-baru ni yang ada atlet kita
atlet lontar peluru kata tak saya terlambat beberapa minit dan sebab kesilapan terlambat beberapa minit tu kita terlepas ganjaran sebanyak 1.12 juta. Bayangkan nilai 5 minit tu adalah bernilai 1 juta. Kalau kita nampak masa tu sebagai duit 1 juta, 5 minit tu 1 juta, nak tak kita bazirkan 5 minit tu? Rasanya sebab kita tak nampak physically value of time tu, sebab tu mungkin kebanyakan kita tak berapa kisah sangat pasal masa, which is sepatutnya tak macam tu lah. Okay. And betapa pentingnya masa dekat Jepun ni, kalau kita tengok train kereta api memang sangat-sangat punctual lah. Bila dikata pukul 6 kereta api tu memang pukul 6 lah dia sampai. Sebab ada juga kes yang mana kereta api tu tercepat 20 saat. Dia tercepat terawal 20 saat, maksudnya dia berlepas awal 20 saat. Dan benda tu jadi isu lah, jadi isu yang besar. Jadi benda tu pun mereka buat apology statement dekat media apa semua, minta maaf dan sebagainya. Itu 20 saat kita tak sampai seminit pun dia jadi isu besar lah. Even orang kata itu menggambarkan betapa pentingnya masa dekat Jepun ni. Kalau macam even kalau saya pun pergi, kita ada janji dengan orang Jepun ke, bila kita kata pukul 8, kalau kita datang sharp pukul 8 itu dah kira lambat lah. Okay, datang sharp adalah lambat. Seeloknya kita kena datang 10 minit sebelum. Kalau kita kata pukul 8, kita janji pukul 8, 7.50 tu sepatutnya dah ada lah dekat tempat tu. Kalau kita betul-betul pukul 8 tu kita baru sampai, itu dah kira lambat lah ikut standard masa orang Jepun ni. So macam benda-benda macam tu sebenarnya saya enjoy bila saya berada dekat sini, sebab kita tak buang masa tau. Bila kita janji pukul tu, memang pukul tu kita sampai, so kita boleh teruskan dengan apa yang kita plan lah untuk hari tu. So macam kalau kat Jepun ni semua orang dia ada mentaliti yang kita tak nak susahkan orang lain. So kalau kita tak nak susahkan orang lain, kalau kita dah janji pukul 8, pukul 8 kita mesti confirm dah ada kat situ lah. Bila kita terpaksa menunggu, maksudnya orang yang lambat tu dia dah menyusahkan orang yang menunggu. Itu orang Jepun punya mindset lah. Dia kalau boleh apa-apa yang dia buat, dia tak nak susahkan orang lain. Itu pasal menepati masa lah. Dan saya sendiri, Puan Isma ada cakap tadi, saya terlibat juga dalam industri dekat Jepun ni, industri shooting. Saya ada berlakon dalam iklan dan sebagainya. Kalau dalam shooting ni pun memang industri produksi dekat Jepun memang ditekankan masa lah, pasal masa. Memang dia akan cakap jangan lambat. Apa-apa pun jangan lambat, sebab bila kita dengan produksi ni kita melibatkan ramai sangat orang, ramai pelakon, ramai videographer dan sebagainya. Kalau kita sebagai actress lambat, kita dah menyusahkan ramai orang. Dan benda tu memberi implikasi yang kata dia dah ada satu mark lah kat kita. Dia ni tak bagus, mungkin in the future dia dah tak nak ambil kita dah. So dia macam dia dah mark kita kat situ lah. So benda tu memang sangat-sangat penting lah dari segi masa. Okay, yang kedua, itu tadi masa lah. Yang kedua, kita bila kita cakap Jepun, kita memang mindset kita memang fikir, kita memang bayangkan orang Jepun ni berdisiplin. Which is saya pun setuju dengan benda tu. Orang Jepun ni generally lah, secara umumnya orang kata berdisiplin. Berdisiplin ni as in apa-apa undang-undang ataupun aturan yang digariskan, dia orang akan ikut lah. Mereka akan ikut. Contohnya macam peraturan tak boleh bising dalam kereta api. Dalam kereta api biasanya orang Jepun ni memang senyap lah. Okay, senyap, dia orang baca buku ke, dia orang tengok handset ke. Tapi benda tu memang tak, orang kata senyap, tak menyusahkan orang lain. Sebab memang ada peraturan dekat dalam train, tak boleh bising. Jadi kalau ada call tu, biasa dia orang tak angkat lah. So dia akan ikut peraturan tu. It's a simple punya peraturan je, tapi dia orang akan ikutlah. Biasa kalau orang Jepun ni, kalau peraturan tu A, memang A lah dia akan ikut. Dia tak akan orang kata pusing-pusing lah macam tu kan. And
dekat sini dengan apa sikap berdisiplin orang Jepun ni yang follow rules dan sebagainya. Sebab tu kita tengok Jepun ni salah satu negara yang mempunyai kadar jenayah yang rendah lah. Okay, kalau dekat Jepun ni kalau macam perempuan nak berjalan waktu malam ke, insyaAllah selamat, tak ada masalah lah. And even ada data dikeluarkan, tak silap saya pada tahun 2019 Tokyo dinobatkan bandar paling selamat dari segi jenayah lah di dunia. Padahal Tokyo tu sendiri bandar yang paling kata metropolitan yang padat lah, paling padat walaupun ramai orang tapi kadar jenayahnya sangat rendah. Sebab orang-orang dekat Jepun ni orang kata berdisiplin lah. Tak menyebabkan banyak jenayah dan sebagainya. Dan saya kira benda ni pun dia sebab daripada kecil lah dah diajar pasal ikut peraturan, follow the rules dan sebagainya. So bila orang kata bila dah besar tu dia mudahlah nak ikut peraturan yang dah dikatakanlah dah digubal dan sebagainya. And kalau kita tengok orang Jepun punya sistem pendidikan daripada tadika, darjah 1, darjah 2 dan sampai ke sekolah menengah, awal-awal tu memang dia tak tekankan pasal akademik, pencapaian akademik langsung lah. Dia memang tekankan pasal sasiah. Sebab Jepun ni percaya bila sasiah tu dibentuk dari awal, bila sasiah tu dah dibentuk dengan baik, dia akan ikut sampai ke besar lah. Bila daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu dia dah tekankan berdisiplin, tepati masa dan sebagainya. Bila dah besar tu dia akan bawa sikap-sikap tu sampai ke besar. Dan benda ni sebenarnya sangat penting untuk membentuk satu negara maju lah. Sebab negara maju ni terbentuk daripada individu-individu warga negara yang berkualiti, orang kata kan, yang bagus akhlaknya, sasiahnya. So itu yang saya nampak lah apa yang Jepun buat. Dia usahakan daripada kecil lagi. Dia bukan orang kata nak maju bukan dari segala teknologi tu, betul lah. But pada saya yang paling penting adalah warga intipati negara tu sendiri, which is warga negara dia sendiri yang ditekankan at the first place lah. Okay, itu mengenai disiplin. Yang ketiga yang saya nampak orang Jepun ni dia sangat-sangat menjaga kebersihan. Bila kita tengok Jepun, even dekat kawasan perumahan saya pun memang susah sangat nak nampak putu-putu rokok kat tepi-tepi jalan kan. Biasa kalau kita jalan, biasa kalau dekat tempat lain memang paling kurang pun nampak lah putu-putu rokok tepi jalan. Tapi dekat sini boleh kata tak ada. Nak kata tukang sapu dekat kawasan ni pun memang tak ada. Tapi sampah-sampah memang tak ada. Kalau ada pun jarang sangatlah saya nampak kalau dekat kawasan saya lah. Okay, kalau kita keluar ke kawasan bandar, mungkin ada tapi benda tu tak orang kata tak banyak yang macam biasa kita nampak lah. Sebab kalau kat bandar ni kadang-kadang yelah ramai turis ke dan sebagainya kan. Tapi kalau typical Japanese punya neighborhood, biasa memang orang kata memang bersih lah kawasan dia. Okay. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, benda ni dah diberi pendidikan daripada mereka kecil lagi. Daripada sekolah dah diajar, budak-budak dah diajar untuk bersihkan kelas, bersihkan tandas dan sebagainya. Kalau kita tengok tandas-tandas awam dekat Jepun ni, memang bersih. Kalau kita pergi dekat tempat yang sibuk ke, tempat tak sibuk ke, taman permainan ke, biasa tandas memang bersih. And tandas awam dekat Jepun ni tak dibayar so boleh masuk free, tapi memang sangat bersih. Sebab setiap orang bertanggungjawab untuk jaga kebersihan tu. Dah guna, kita bersihkan balik, kita flush, jaga sebaiknya. Sebab benda ni dah diterapkan daripada kecil lagi lah. Daripada diorang sekolah rendah dah disuruh dah basuh tandas kat sekolah. Memang dalam jadual pembelajaran budak-budak sekolah dekat Jepun ni dah ada diselitkan satu masa khas setiap hari untuk membersihkan kelas, membersihkan tandas, mop lantai dan sebagainya lah. So sebab tu tak hairan lah, okay, Haneda Airport dekat Jepun, lapangan terbang antarabangsa Haneda dinobatkan sebagai salah satu lapangan terbang paling bersih di dunia. Siapa yang pernah pergi Haneda Airport ni memang sangat-sangat bersih lah. Kata
susah nak jumpa habuk dekat airport ni. Saya pun tak tahu macam mana diorang manage, tapi memang sangat-sangat bersih. So saya tak hairan kalau Haneda Airport ni dinobatkan sebagai salah satu airport paling bersih di dunia. Tak silap saya selama 5 tahun berturut-turut. So memang sangat-sangat bersih. So kalau ada rezeki, ada peluang, datang ke Jepun, pergi ke Haneda Airport lah untuk tengok sendiri. Okay, pengalaman saya sendiri juga, saya baru-baru ni ada pergi tengok bola lah dekat stadium, dekat tempat saya, kat stadium Saitama ni. Okay, saya perhatilah orang-orang yang tengok bola ni kan, macam biasalah, macam diorang makan dan sebagainya. Lepas habis match tu, saya tengok semua keadaan macam sebelum saya datang. Masa mula-mula saya datang lah, semua bersih. Tak ada sampah langsung dekat kerusi dan sebagainya. Memang diorang apa yang macam mana diorang datang, macam itulah diorang keluar, bawa balik semua sampah-sampah yang mereka bawa tu lah. So diorang semua masuk balik, masukkan sampah dalam plastik. Ada yang bawa balik, ada yang buang dekat tong sampah yang disediakan lah. Dan kalau tong sampah tu penuh, diorang tak ada longgokkan kat bawah tu, diorang bawa balik. Simpan dalam beg, bawa balik, bawa dekat rumah. Tu salah satu yang saya tengok lah dekat stadium yang dekat sini. And saya juga tahun lepas saya ada panjat Gunung Fuji. Okay, Gunung Fuji ni pada yang tak tahu adalah salah satu gunung suci masyarakat Buddha lah dekat Jepun. Bila dikata gunung suci ni, maksudnya tong sampah tu tak ada. Tong sampah tak ada sebab dia nak kekalkan kesucian gunung tu lah. Bayangkan dalam setahun berpuluh ribu orang daki Gunung Fuji tapi sampah tak ada. Sebab semua orang apa yang diorang bawa dekat gunung tu, itu yang diorang bawa balik. Kena bawa balik lah. Tak boleh buang sampah merata-rata dan sebagainya. So sikap macam ni kita nampak macam simple ambil sampah bawa balik. Tapi sikap yang simple ni tak ramai orang boleh buat lah kalau kita tak betul-betul terapkan dalam diri lah. Benda ni tak susah pun sebenarnya. Masukkan sampah, bawa balik. Apa yang kita bawa, itu yang kita bawa balik. Tapi ramai yang gagal lah dengan satu satu benda yang simple je. Kalau semua orang buat, insyaAllah benda tu dapat semua boleh enjoy lah, persekitaran yang bersih dan sebagainya kan. And benda tu juga saya percaya boleh save banyak kos daripada daripada kerajaan sendirilah. Kita tak perlu nak hire orang untuk sapu kawasan perumahan, tak perlu nak hire orang untuk lap meja makan dekat kawasan dining area dekat mall dan sebagainya kan. Kalau semua orang, kalau kat Jepun ni siapa yang dah makan tu, dah lepas makan dia orang ambil makan tray makanan tu letak balik kat tempat dia, lap meja, memang disediakan kain lap meja lap meja, kerusi masuk dalam, macam mana diorang datang macam itulah diorang tinggalkan meja tu. So orang yang next datang benda tu dah bersih. Macam benda ni pun berkaitan juga dengan yang saya cakap mula-mula tadi, mereka tak nak susahkan orang lain. Dia tak nak susahkan orang yang next guna meja tu. Nanti macam meja bersepah, meja bersih, meja kotor kan, either sos tumpah-tumpah. Dia tak nak ada, dia ada mindset yang dia tak nak susahkan orang lain. So benda tu saya rasa benda yang simple je, tapi dia menjadikan macam mana satu budaya yang menarik lah, yang bagus untuk kita amalkan. Okay. Okay. Yang keempat adalah budaya gamang lah. Okay, gamang. Gamang ni kalau ikut definisi, gamang ni kalau kita tulis, dia G-A-M-A-N. Gaman kalau biasa, kalau orang tak biasa bahasa Jepun mungkin disebut gaman lah. Tapi kalau sebutan Jepunnya, dia macam ada Terengganu sikit lah. Student Terengganu tahu ke so kita sebut gamang lah, dia ada G sikit, gamang. Okay, gamang ni kalau ikut definisi dia ni adalah perseverance lah, ataupun sikap yang tahan dengan tekanan, dan dia berusaha sehabis baik untuk jadi lebih baik. Saya tak pasti sikap gamang orang Jepun ni adalah disebabkan oleh genetik mereka ataupun disebabkan oleh geografi kedudukan Jepun itu sendiri. Mungkin ada yang tak tahu, Jepun ni sebenarnya negara yang terletak di pertembungan 4
plate tektonik bumi lah. Maksudnya 4 plate tektonik ni dia macam kita bayangkan jigsaw puzzle. Okay, ada 4 jigsaw puzzle. Jepun ni kat tengah-tengah yang pertemuan 4 jigsaw puzzle tu. Maksudnya dia boleh jigsaw puzzle tu, plate tektonik tu boleh bergerak, selalu bergerak, dan sebab tu Jepun ni selalu sangat terima gempa bumi, tsunami, taufan, ribut. Dekat Jepun ni pun banyak sangat gunung berapi. In fact, Gunung Fuji tu pun adalah gunung berapi yang masih aktif lagi sebenarnya, tapi kat Jepun ni tengah bersedia lah bila-bila masa Gunung Fuji tu boleh meletus lah. So memang banyak sangat kata tu natural disaster lah yang berlaku dekat Jepun dah beratus-ratus tahun. Dan itu dari segi natural disaster, dari segi perang pun Jepun ni dah banyak dah kata beratus-ratus tahun mengalami kemusnahan demi kemusnahan. Bandar Tokyo tu pernah dibakar, Tokyo tu dibakar dengan bom daripada Amerika Syarikat, Hiroshima, dan banyak sangatlah kemusnahan. Jadi saya tak pasti Jepun ni sikap gamang ni sebabkan kejadian-kejadian tu ataupun geografi ataupun genetik Jepun tu sendiri yang tahan dengan tekanan ni lah. Okay, tapi sikap ni menjadikan Jepun dia lebih progresif untuk maju ke depan. Sebab ada orang bila dia berada dalam tekanan dia terus give up. Tapi kalau orang Jepun ni secara umumnya lah, diorang ni bila dapat tekanan dia lebih lagi nak go further lah. Dia lebih nak maju ke depan. Sebagai contoh, adanya sistem peralihan air bawah, air banjir bawah tanah ataupun MAOUDC lah. Okay, yang ni saya pernah tulis dekat Facebook saya sebelum ni. Okay, MAOUDC ni dibina sebab kedudukan antara Tokyo dengan Saitama ni dia secara geografi dia macam dekat dalam satu bowl tau. Dia dekat tengah-tengah bowl tu. Jadi bila hujan, air memang akan masuk dekat bowl tu. So memang akan banjir teruk lah dekat kawasan situ. Which is dah banyak kali berlaku, dah berpuluh-puluh tahun banyak banjir. Jadi mereka bina satu sistem bawah tanah di mana air ni tadi yang dekat dalam bowl ni dia masuk, lepas tu dia alihkan ke tempat lain. Jadi bila dia masuk bowl tu dia kiranya dilubangkan bowl tu lah, dilubangkan masuk ke bawah, jadi dialihkan ke sungai lah bila dah hujan dah reda. Jadi macam pemikiran macam ni lah. So macam kita tak nak lah macam bila banjir, oh memang dah musim tengkujuh, so biarlah banjir. So macam you know that kind of thinking, kita nak macam ada masalah mesti ada penyelesaian lah. So bila ada cabaran, macam mana kita nak fikir tu, kita buat penyelesaian. Tu salah satulah MOUDC tu. And another one is Fukushima, tragedi nuklear Fukushima. Jangan salah dengan Hiroshima. Pengeboman Hiroshima adalah masa Perang Dunia Kedua. Fukushima ni adalah letupan dia adalah kebocoran nuklear yang berlaku masa 2011. Masa tsunami besar yang melanda Jepun masa itulah. Okay, tsunami besar melanda, menyebabkan sistem sistem backup elektrik fail atau gagal, menyebabkan tangki reaktor panas, jadi kebocoran nuklear berlaku lah. Okay, sebab kebocoran nuklear ni berlaku menyebabkan penduduk sekitar terpaksa berpindah serta-merta. Jadi bayangkan penduduk masa tu tak tahu apa-apa, terpaksa keluar, tinggalkan semua benda, tinggalkan rumah, perniagaan, kerja dan sebagainya, apa semualah, pergi, kena keluar daripada situ serta-merta. Bayangkan kita yang ada segalanya tiba-tiba hilang sekali mata. Jadi benda tu menyebabkan mereka selesa pinggang lah. Ramai yang ada yang mati, ada ahli keluarga yang mati. Jadi macam mana mereka bangkit daripada kemusnahan ni, sebab saya dah beberapa kali juga pergi kat situ tengok sendiri. Saya tengok macam after sekarang dah 11 tahun, ramai dah balik-balik kat situ. Mulakan balik hidup yang orang kata
dah terhentilah sebelum ni. Jadi bila saya tanya, saya ada temu ramah dengan salah seorang mangsa, saya tak ingat nama dia, dia dah atuk-atuk lah, pangkat atuk-atuk lah dekat saya. Saya tanya dia macam mana perasaan dia dan sebagainya. Dia kata, there's nothing that he can do. Dia kata tak ada benda yang dia boleh buat. Jadi apa yang dia sebenarnya dia terpisah dengan anak, isteri dia meninggal dekat saya. Anak dia terpisah, tak tahu anak dia kat mana. Dia tinggal seorang lah. Lepas tu dia kata dia tak ada benda yang dia boleh buat. Yang dia boleh adalah teruskan hidup supaya jadi orang kata enjoy lah apa hidup yang dia ada sekarang sampai satu masa yang dia meninggal nantilah. Dia kata lepas tu saya tanya dia apa pendapat dia mengenai nuklear kan, sebab dia sendiri adalah orang yang terjejas sebab nuklear. So dia kata dia tak salahkan nuklear. Dia kata nuklear is a good clean energy. Dia kata nuklear bagus untuk Jepun sebab Jepun pun tak ada sumber alam yang banyak. Dia kata tapi mungkin dari segi pengurusan banyak perlu diperbaiki. So kat situ kita nampak macam sikap dia yang dia tak salahkan benda tu tapi dia berusahalah untuk jadi lebih faham benda tu. So jadi orang kata teruskan dan orang kata macam mana nak kata untuk jadi lebih baiklah di masa akan datang, macam itulah. So and satu lagi ada banyak jugalah dengan sikap gamang ni Jepun ni berjaya buat banyak sangat teknologi lah. Kalau ikutkan Jepun memang banyak terima gempa bumi lah, macam saya kata tadi sebab Jepun terletak di pertembungan plat tektonik kan. Tapi kalau ikutkan kalau Jepun ni banyak gempa bumi, kenapa Jepun banyak juga bina bangunan tinggi-tinggi? Bahaya kan bangunan tinggi-tinggi ni. Sebabnya Jepun dia telah bina bangunan anti gempa lah. Dia bangunkan teknologi untuk buat bangunan tinggi yang anti gempa bumi. So banyak juga teknologi yang Jepun bina sebabkan kedudukan Jepun yang tak stabil tu. Jadi ada juga satu yang saya pernah tulis juga sebelum ni. Jepun buat satu jalan di dasar laut, merentasi laut, which is kawasan tu memang sangat prone to earthquake lah. So tapi ada orang tanya this one professor, dia kata kenapa Jepun ni tahu banyak risiko dengan membuat semua-semua teknologi ni, kenapa Jepun masih buat? Jadi profesor dia cakap kalau kita asyik fikir pasal risiko, Jepun takkan ke mana lah macam tu, kita akan berada di takluk yang sama. Jadi bila ada cabaran, you sepatutnya fikir macam mana nak mengatasi cabaran tu, pergi lebih jauh ke hadapan, and inilah yang kita panggil sebagai sikap gamang lah. So kita bila ada cabaran, kita tahan dan kita go further lah. Kita jadikan cabaran sebagai batu loncatan untuk kita pergi lebih jauh. Okay. And satu lagi saya lihat bangsa Jepun ni dia bangsa yang tak takut untuk berubah, tak takut. Mungkin dia semangat byproduct daripada semangat gamang ni saya pun tak pasti, tapi kalau kita lihat macam syarikat Toyota, Toyota kereta tu, okay, sebelum ni Toyota ni ikutkan dia adalah berasal daripada company tekstil. Okay, macam mana company tekstil boleh bertukar kepada automotif? Sebabnya dia dah berpuluh tahun buat tekstil, dah berjaya dalam bidang tekstil, tapi dia bertukar kepada bidang automotif sebab sikap founder dia yang dia nampak sesuatu yang dia berpandangan jauh lah, senang cakap. Dia nampak automotif ni boleh pergi jauh di masa depan. Jadi walaupun dia pakar dalam tekstil, dia tak takut untuk berubah, cuba benda baru yang memang totally different daripada buat kain kepada buat kereta, memang totally different. Apa yang dia buat, dia beli satu kereta Chevrolet, dia buka kereta tu dan dia belajar satu-satu macam mana nak pasang balik kereta tu. That's how he learn how to make car lah sebenarnya masa mula-mula tu. Jadi daripada situ dia belajar, dia kaji dan macam-macam lah proses dia, try error dan sebagainya. Saya rasa after 3 ke 5 tahun dia berjaya buat satu kereta pertama Toyota masa tu. Itu satu lah. And contoh yang lain macam Bridgestone, rasa mungkin
ramai tahu ke, Bridgestone adalah jenama tayar kan, tayar Bridgestone. Bridgestone tu sebenarnya adalah dari company buat baju, tailoring company, company menjahit, company jahitan. Macam mana company jahitan boleh bertukar kepada company buat tayar. Sama juga kisah dia, founder dia nampak sesuatu yang jauh di masa depan. So dia venture bidang getah. Dan itulah so Bridgestone ni sekarang ni muncul sebagai salah satu syarikat tayar paling besar di dunia lah. Okay, Bridgestone. Banyak juga kalau saya tengok dekat TV dekat Jepun ni, banyak je company-company Jepun yang dulu daripada syarikat buat mentol bertukar kepada syarikat tanam cendawan. Bila tanya kenapa ditukar daripada mentol kepada tanam cendawan? Sebab dia kata cendawan ni dia nampak potensi besar dalam pasaran. So dia kata and ada juga company yang dia kata dia dah lama buat benda ni, dia cuba benda yang baru. So macam saya tengok sikap orang Jepun ni, dia tak takut untuk berubah. So tak adalah macam okay, kita dah lama buat ni, kita nak stick kepada benda ni je. Biasanya tak macam tu lah. So kalau dia nampak benda yang baru tu lebih beri banyak manfaat kepada dia untuk long run, dia akan cuba totally, even benda tu memang totally different, dia orang sanggup belajar daripada kosong untuk macam mana nak berjaya dalam sesuatu bidang baru tu lah. Okay, itu antara orang kata sikap yang saya rasa wajar untuk kita contohi lah, yang saya nampak sepanjang saya tinggal kat Jepun ni. Dan satu lagi, mungkin this is just a minor je, saya perhatikan orang Jepun ni, bila dia makan, dia mesti makan sampai habis. Jarang sangat orang Jepun makan tak habis. Biasa kalau macam kita tengok kat food court ke apa kan, memang dia orang akan makan sampai habis lah. So pembaziran makanan dekat Jepun ni sangat kurang lah. Okay, sebab saya tak pasti dia ada macam kalau kita kan dalam Islam pembaziran, tak elok membazir apa semua kan. Tapi saya tak pasti dekat Jepun ada ke tak pandangan macam tu. Tapi itulah, kalau tengok orang Jepun memang habis makanan dia lah, which is benda ni bagus in term of tak ada pembaziran makanan, jadi tak ada kos untuk dia nak apa orang kata lupuskan makanan-makanan yang tak habis tu lah. So kat sini pun banyak advantage lah dari segi kos dan sebagainya. Okay. Itu benda yang saya kira yang wajar dicontohi lah. Okay. Dalam mana-mana masyarakat pun ada je benda yang tak wajar dicontohi. Termasuklah Jepun. Jepun pun ada je sisi gelap dia, which is saya rasa bagus juga untuk kita tahu, untuk kita ambil teladan lah yang apa yang kita patut elakkan. Okay. Salah satunya saya rasa mungkin ramai juga yang tahu trend bunuh diri dekat Jepun. Benda ni tabu jugalah. So biasanya kalau kita dengan kawan kat Jepun ni, kita tak cakap pasal bunuh diri ni. Dia macam satu benda yang topik yang sangat kontroversi. Orang Jepun biasa tak nak cakap pasal benda ni lah. Okay, bunuh diri. Tapi salah satu benda yang kita kena faham, bunuh diri dekat Jepun ni, dia bukan sebab mereka putus asa. Dia tak sama dengan kalau dekat tempat lain, bunuh diri kat Jepun ni bukan sebab mereka putus asa, tapi sebab maruah. So orang bunuh diri kat Jepun ni sebab dia rasa maruah dia dah tercalar ke, maruah dia dah jatuh ke dan sebagainya lah. Sebagai contoh, kalau macam dia buat bisnes lah, contohnya dia buat bisnes, ataupun dia buat bisnes and then dia dah berjaya, tiba satu masa bisnes dia jatuh, banyak hutang dan sebagainya, jadi dia dah rasa malu dekat family, dekat kawan-kawan dan sebagainya. Jadi sebab malu tu dia bunuh diri. Bukan dia bunuh diri bukan sebab diputus asa bisnesnya gagal, tapi dia bunuh diri sebab dia rasa maruah dia dah tercemar lah sebab dia gagal dalam dia punya bisnes tu. So benda ni sebenarnya saya percaya dia berakar umbi daripada sejarah Jepun tu sendiri. Itu dulu-dulu samurai lah. Okay, samurai ni memang terkenal dengan satu budaya dia, iaitu budaya harakiri ataupun seppuku lah. Harakiri atau seppuku ni benda yang sama, iaitu bunuh diri untuk mengembalikan maruah mereka. Jadi kalau dulu kalau samurai dia ada buat benda salah, salah satu cara untuk dia kembalikan balik maruah dia
dia bunuh diri lah. Ada ritual dia, dia robek dia punya perut dengan guna pisau katana tu. So dia akan matilah. So bila dia dah buat macam tu, maksudnya maruah dia dah dikembalikan. Benda tu saya kira dia di pass on to the later generation sampai sekarang, walaupun dia tak buat benda yang macam harakiri yang robek perut guna pisau, tapi the idea is the same. Idea dia adalah sama untuk dia maruah dia lah dah tercalar. Okay. Kalau macam sekarang ni, kalau kita tengok kebanyakan orang Jepun dia bunuh diri. Kalau tempat famous di hutan Aokigahara lah. Hutan Aokigahara dekat kaki Gunung Fuji. Dekat situ kalau kita masuk, dekat dalam sikit memang nampak banyak lah mayat-mayat bergantungan. Memang government tak bersihkan dekat situ. Memang banyak mayat bergantungan yang dah masih lagi terikat dengan tali. Ada yang tengkorak-tengkorak bersepah semua. Memang banyak lah dekat situ. And ramai juga yang bunuh diri dengan terjun dekat landasan kereta api. Memang orang kata quite common juga kalau kat Jepun ni banyak train lambat sebab ada orang bunuh diri. So macam saya kira salah satu sebabnya mungkin sebab tak ada pegang agama yang kuat lah. So benda ni tak wajar dicontohi lah so bila kita orang kata gagal, walaupun kita rasa kita malu, maruah kita dah tercemar dan sebagainya, it's always a second chance. Okay. Orang kata benda tu adalah memang kata lumrah hidup. Bila kita gagal, kita ada masa untuk kita boleh bangun semula. Macam itulah. So ni memang tak wajar diikuti lah. Okay. And yang kedua, saya rasa budaya Jepun yang tak wajar dicontohi adalah karoshi. Karoshi dia apa? Karoshi ni adalah budaya kerja sampai mati. Dia orang Jepun ni dia memang suka kerja. And saya rasa budaya karoshi ni dia bermula pada zaman ekonomi boom Jepun tahun 1980-an macam tu. Orang Jepun dia memang sangat dia sangat komit dengan kerja dia. Dia memberikan sepenuh jiwa raga kepada kerja dia. Buat bersungguh-sungguh sampaikan diorang kerja macam dalam satu hari itu 20 jam. Sanggup tidur dekat office, tak rehat dan sebagainya. Sampai satu masa gagal jantung dia gagal berfungsi, tiba-tiba berhenti dan mati. Banyak kes macam tu dekat Jepun ni. Dia terlalu komit dengan kerja. Kadang-kadang tu sebab tekanan pun dia jugalah. Biasanya yang jadi macam ni dekat company memang full 100% Jepun lah, bukan international company dekat Jepun. So benda ni pun orang kata tak elok jugalah, terlalu obses dengan kerja kan. So sebab tu dalam Islam kata apa-apa kita kena bersederhana. Kerja pun adalah ibadah. So macam kerja pun ibadah, makan pun ibadah kata kan. Jangan terlalu obses sangat dengan kerja, tak berehat dan sebagainya. Ni benda yang tak patutlah kita contoh Yang ketiga adalah hikikomori. Hikikomori ni dia ni pun orang kata budaya Jepun yang pelik juga lah bagi saya. So hikikomori ni adalah keadaan di mana seseorang tu dia mengasingkan diri daripada dunia luar. That could be banyak sebab lah. Okay, mungkin dia rasa dia dah failure lah, mungkin dia malu, dia macam bermain dengan maruah jugalah. Dia malu, macam contohnya orang yang gagal dalam bisnes tadi, mungkin dia tak bunuh diri tapi dia jadi hikikomori, maksudnya dia malu dengan orang sekeliling, so dia mengurungkan diri daripada jumpa orang. Masalahnya hikikomori ni dia mengasingkan diri daripada dunia luar sampai bertahun-tahun lamanya. Dia bukan duduk dalam bilik tu untuk 1-2 hari je. Dia tak ada. Dia akan mengurungkan diri dalam bilik, tak nak cakap dengan orang luar. Kalau dia dah kahwin ke, dia tak nak cakap dengan anak, tak nak cakap dengan spouse. Memang cut off semualah. Memang dia nak seorang-seorang je, duduk je dalam tu kan. Which is benda ni pun
ada yang kata dia adalah psychotic disorder jugalah. So bila berlaku, orang kata macam saya kata tadi, bila kita berlaku kegagalan ke dalam hidup kita, take it as stepping stone lah untuk kita jadi lebih ke hadapan lah. This is always a second chance. Okay. And yang ketiga, yang keempat adalah budaya Kodokushi. Kodokushi ni dia berlanjutan dengan hikikomori tadilah. Hikikomori ni bila dia dah duduk lama dalam satu bilik sampai dah bertahun-tahun, dia akan jadi Kodokushi. Kodokushi ni adalah seseorang yang dah mati bersendirian dalam satu jangka masa yang lama tanpa ditemui oleh sesiapa. Biasanya macam orang-orang tua lah biasanya, ataupun orang yang daripada hikikomori ni tadi, bila dia dah seorang dalam satu jangka masa yang lama, semua orang dah tak pedulikan dia, jadi dia pun mati sendirian. Bila dia mati, orang tak perasan pun dia mati, sebab dah bertahun-tahun pun orang tak ada keep in touch kan. Jadi dia mati sendirian. Mungkin dalam 3-4 tahun baru orang jumpa, baru orang tahu dia dah mati lah. Sebabnya biasanya orang yang Kodokushi ni kita tahu dia mati sebab sometimes kata tuan rumah yang disewa tu mungkin dah tak terima pembayaran sewa rumah. Biasanya orang Jepun ni dia auto debit lah daripada akaun, sampai satu masa dah tak boleh nak tolak. Jadi biasa landlord tu ataupun tuan rumah takkan datang check. Bila check tengok dah tinggal rangka, barulah tahu orang tu dah mati. Biasa kes macam tu lah. And Kodokushi ni pun jadi sebab kebanyakan orang tua dekat Jepun ni, macam saya kata tadi, dia adalah budaya tak nak susahkan orang lain. Tapi bila tu sampai to the extreme, dia tak nak susahkan anak-anak dia. Dia tak nak anak dia datang lawat dia ke, nanti anak dia nak kerja, susahkan anak dia. Sebab to the extreme, dia tak nak susahkan anak dia, so dia sanggup tinggal seorang-seorang. Tak ada kontak dengan anak-anak dan sebagainya. So it's ada good and bad jugalah benda tu. So we have to pandai to differentiate lah. Okay. And yang kelima, surprisingly dekat Jepun ni sebenarnya masih ada diskriminasi jantina lah, antara lelaki dengan perempuan. Mungkin ramai terkejut juga, especially dalam bidang kerja lah, bidang pekerjaan. Sebab dekat Jepun ni budaya dia dari dulu perempuan kena jaga anak. Biasa kalau dari dulu-dulu lah, zaman dulu-dulu kan perempuan memang jaga anak, lelaki keluar bekerja. Tapi bila dah moden sekarang, ramai juga orang yang perempuan dah start bekerja. Tapi bila dekat orang kata dekat dalam office tu, kalau dia ada dua candidate yang sama, lelaki dengan perempuan, untuk jawatan yang untuk rebut satu jawatan yang sama, biasanya dia orang prefer untuk lelaki lah yang ambil jawatan tu. Sebab orang kata sebab lelaki ni mungkin mereka berpendapat lelaki ni dia lebih bagus dari segi kepimpinan, dari segi decision making dan sebagainya. Kalau kita tengok tangga gaji, lelaki dan perempuan pun berbeza dekat Jepun untuk untuk jawatan yang sama. So macam benda tu sebab tu ramai juga orang perempuan yang bekerja, kalau dia kahwin dan mengandung, dia akan letak jawatan lah. Dia akan jadi suri rumah sebab susah nak manage benda-benda macam ni lah, dengan tekanan dekat office, dengan dekat rumah lagi. So sebab tu kalau kita nak kadar wanita bekerja dekat Jepun rendah berbanding dekat Malaysia. Malaysia lagi tinggi wanita bekerja lah berbanding dekat Jepun. So saya rasa tu je yang saya nak share mengenai orang kata budaya Jepun lah yang wajar dicontohi dan tak wajar dicontohi. Jadi saya harap perkongsian ni dapat manfaat lah untuk pelajar-pelajar, dan saya serahkan balik pada Puan Isma lah. Okey, kita habislah sesi pertama bersama Puan Zunita. Maknanya kita dah mendengarlah perkongsian Puan Zunita berkaitan
nilai-nilai yang kita kata wajar dicontohi dan ada juga nilai-nilai masyarakat Jepun yang kita kata patut dijauhi lah mungkin kerana tidak bersesuaian dengan budaya kita lah. Okey, jadi saya terima boleh dikatakan banyak jugalah soalan. Cuma saya kumpul sekalikan dan susun lah dia punya kategori supaya Puan Zunita tak pening lah untuk jawab. Okey, jadi saya nak mula dengan soalan yang pertama lah. Boleh tak Puan terangkan sistem pemerintahan di Jepun dan betul ke Jepun mempunyai seorang Perdana Menteri dan Raja seperti di Malaysia? Saya bagi Okey. satu-satu dulu ya. Okey, boleh. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, sistem pemerintahan Jepun. Okey, betul. Dia sistem pemerintahan Jepun ni lebih kurang saja dengan Malaysia. Di mana kita ada dekat Jepun ada satu maharaja. Lepas tu dia ada Perdana Menteri dan menteri-menteri dekat bawah dia lah. Okey, tapi yang menariknya kalau dekat Jepun ni menteri-menteri dia tak sebanyak dekat Malaysia lah. Saya kira dekat menteri dekat Jepun ni ada lebih kurang dalam 16 ke 20 menteri lebih kurang macam tu. Sebab satu menteri dia ada lebih 3 ke 4 portfolio lah untuk dijaga. So sistem pemerintahan Jepun ni sebenarnya dia diadaptasi sistem barat macam ni bermula daripada zaman revolusi Meiji lah. Okey, ikutkan sebelum revolusi Meiji, pemerintahan Jepun ni dia guna shogun. Shogun macam ada samurai, shogun dan sebagainya kan. Masa zaman tu shogun ni adalah ketua, boleh kata ketua pemerintah lah. Shogun ni sebenarnya dia adalah tentera tapi dia masa tu dia ada kuasa untuk memerintah Jepun. Masa tu ada maharaja tapi maharaja masa tu adalah lebih kurang maharaja boneka lah. Dia tak ada kuasa sangat. Okay, sebab tu berlakunya revolusi Meiji di mana ramai orang Jepun masa tu tak puas hati. So dia nak kembalikan balik kuasa maharaja di mana berlakulah revolusi Meiji dan diorang ambil sistem barat dan diadaptasi di mana kuasa maharaja dikembalikan dan shogun tu dihapuskan. Itu sedikit sejarah ringkas lah mengenai macam mana sistem pemerintahan Jepun ni jadi macam sekarang lah. Macam saya kata tadi, lepas tu diorang buat maharaja dan Perdana Menteri dan lebih kurang sama je macam dekat Malaysia. Okey, soalan yang kedua, saya rasa ni berkaitan dengan budaya lah. Okey, ada 3 soalan lah saya rasa berkait. Soalan pertama ni dia tanya, semasa tahun pertama datang di Jepun, macam mana Puan lakukan untuk selesakan diri dengan keadaan baru seperti budaya, makanan, masyarakat di Jepun? Itu satu. Yang kedua, bagaimana penerimaan masyarakat Jepun kepada agama Islam dan wanita yang berhijab di sana? Dan yang ketiga ni, mahal tak kos sehari hidup di Jepun? Ni ada yang nak pindah duduk sana ke? So 3 ni saya rangkumkan Puan jawab sekali lah sebab dia dalam satu cerita rasanya. Okey. Ah, Okey. 3 soalan ni macam mana masa saya mula-mula datang Jepun macam saya kata sebelum ni lah, sebelum ni saya dah tinggal di luar negara, saya dah tinggal di Australia untuk 4 tahun. Saya rasa dari segi makanan tu mungkin tak ada isu sangat lah sebab orang kata dah biasa kan, kata duduk luar negara dah tahu selok belok dia macam mana. Tapi dari segi bahasa, saya memang masa mula-mula datang saya memang tak tahu langsung lah bahasa Jepun. Jadi saya ada ambil kelas. Dekat Jepun ni ada banyak lah kelas-kelas percuma. Volunteer Jepun ni dia ajar bahasa Jepun secara percuma. So saya datang kelas tu 2 kali seminggu saya rasa. Sampai saya boleh cakap simple daily conversation dalam bahasa Jepun. Which is enough for me to survive kalau saya sesat. So kalau saya sesat ke saya boleh survive lah untuk tanya orang direction dan sebagainya. Tapi untuk orang kata business level tak sampai lagi lah. Okay. Dari segi macam saya kata makanan tu tak ada isu. Sebenarnya dekat Jepun ni pun dah banyak dah kata restoran halal, makanan halal. Even dekat depan rumah saya sekarang pun ada jual ayam halal dan sebagainya. Ada bento halal. So saya kira Jepun sekarang dengan Jepun 10 tahun lepas memang sangat-sangat beza lah. Dari segi soalan
tadi juga tanya pasal Islam, dari segi penerimaan Islam pun memang sangat-sangat bagus lah sekarang. Dah banyak sangat masjid. Dari segi orang kata diskriminasi beragama tu, saya sendiri, saya cakap dari segi pengalaman saya sendiri, saya tak pasti orang lain lah. Kalau saya sendiri, saya tak pernah ada masalah lah dengan pemakaian saya pakai tudung dan sebagainya. Walaupun saya terlibat dalam industri lakonan dekat Jepun ni, benda tu tak ada isu. Even bila kita pakai tudung ni, kita lebih di respect lah. Okay, macam diorang macam nak aware macam boleh ke sentuh, boleh ke pegang, boleh ke kalau macam ni macam ni. So macam kita rasa lebih dihargai lah, dihormati bila kita berpakaian macam ni lah. Dan dari segi penerimaan Islam tu saya rasa tak ada masalah. Memang orang Jepun dah ramai dah aware pasal halal, banyaknya masjid dan sebagainya kan. Even dekat TV pun banyak diceritakan pasal Islam, diceritakan pasal Jepun. So orang-orang Jepun ni dah aware lah pasal benda tu. Dari segi orang kata mahal tak tinggal kat Jepun. Mahal tak mahal ni dia subjektif lah saya rasa dia depends on lokasi kat mana kita tinggal, perbelanjaan kita dan sebagainya. Tapi secara general lah, biasanya kalau untuk orang yang fresh grad, kalau kerja kat Jepun ni, gaji dia lebih kurang dalam kalau duit Jepun ni dalam 20 mang lebih ataupun saya tak suka convert tau, sebab kalau convert tu dia dah bermain dengan currency. Bila kita sebab bila kita dapat gaji kat Jepun, kita duduk kat Jepun, so kita berbelanja dengan currency kat Jepun lah. So tapi saya convert tu nilai yang lebih kurang sama lah. Maksudnya kalau gaji fresh grad dekat Jepun lebih kurang dalam ringgit Malaysia dalam 2,500 lah. Okay, 2,500 kalau tinggal di Jepun. So kalau orang kata sewa rumah tu kalau untuk single mungkin dalam lebih kurang dalam 3 ke 400. So dari segi perbelanjaan makanan tu saya rasa kalau kita masak ke ada makan luar ke apa-apa, mungkin dalam sebulan saya rasa mungkin dalam 500-600 macam tu lah. So masih ada lebihan lagi lah. So it depends on how you spend your money. So untuk fresh grad, tinggal seorang, kata masih boleh menyimpan lah. Okay. Saya rasa saya, hopefully saya menjawab ketiga-tiga soalan tu tadi, Puan. Dia makin lama makin pecah-pecah bidang soalan dia. Tapi tak apalah, saya rasa Jepun ni satu perkara yang menarik perhatian pelajar untuk tahu kan. Jadi saya rasa betul dah kita jemput Puan Zunita untuk memberi mereka pemahaman. Okey, jadi ada lagi soalan ni panjang. Okey, tentang komunikasi. Ada pelajar yang bertanya, adakah orang Jepun ni mesra? Jadi penggunaan bahasa percakapan dekat sana macam mana? Lepas tu ada juga yang argue kata mostly bila kita sebagai turis interact dengan lokal guna English atau dia Japan language. Sebab diorang ni like macam mementingkan bahasa mereka. Dan ada juga yang macam bertanya, kalau kita mahir dalam bahasa Jepun, adakah kita dapat keistimewaan tempat atau apa-apa perkara lain ketika di Jepun? Jadi ini tentang bahasa lah saya rasa. Puan boleh jawab dululah yang bahasa ni. Dia banyak fasa lagi. Banyak bahasa, okey. Dia banyak kategori. Jadi saya start sikit lah untuk Puan. Itulah. Boleh ya? Kita jawab dulu soalan bahasa lah. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih pada yang bertanya. Okey. Komunikasi okey, secara general lah, okey, orang Jepun ni biasanya tak tahu bahasa selain daripada bahasa Jepun. Ni secara general lah, secara umumnya. Okey, jadi kalau kita nak kata orang Jepun ni dia secara umumnya memang sangat mesra lah. Jadi tapi dia akan lagi mesra kalau kita boleh cakap dalam bahasa Jepun lah. Of course kalau kita nak komunikasi ni dua-dua kena faham lah kan. Jadi kalau kita cakap bahasa Inggeris mungkin dia boleh jawab tapi ada limitation dekat situ. Tapi kalau kita cakap bahasa Jepun, kita boleh cakap bahasa Jepun, mereka memang jadi sangat-sangat mesra lah. Memang sangat mesra dengan kita nanti. And saya bagi satu tips lah. Kalau macam kita tak tahu nak cakap apa dengan orang Jepun,
paling mudah adalah cakap pasal cuaca. Orang Jepun suka sangat cakap pasal cuaca lah. Contohnya kalau kita cakap, hari ni panas kan? Macam tu. Masa itu adalah pembuka bicara yang sangat bagus lah. Dia orang memang akan, oh betul sangat panas lah hari ni. Dia akan mulalah cakap-cakap lepas tu. So kalau macam hari ni hujan ke, hari ni hujan lah. So macam dia akan spark the interest untuk dia akan terus bercakap selepas tu. This is orang kata pro tips lah untuk kita berbual dengan orang Jepun. So okay, kalau dari segi turis, saya rasa turis kalau nak cakap, kalau kita tak boleh cakap bahasa Jepun, tak apa, boleh je cakap bahasa Inggeris. And orang Jepun ni macam saya kata tadi, dia akan cuba untuk cakap lah. Kalau mereka macam tak boleh sangat, dia orang akan guna apps Google Translate ke apa kan, dia akan cuba juga cakap dengan kita sampai macam tu sekali lah. Kadang-kadang tu macam ada turis yang sesat jalan ke nak cari mana train station ke apa kan. So kadang-kadang ni orang Jepun ni dia nak tolong tapi tak reti cakap bahasa Inggeris, dia sendiri akan bawa kita pergi train tu lah. Walaupun jauh pun dia akan bawa kita pergi sampai ke situ. Macam tu lah. So kalau kita mahir bahasa Jepun, ada keistimewaan ke tak? Basically tak ada keistimewaan. Pandai bahasa Jepun ke, tak pandai bahasa Jepun ke, cuma kalau kita pandai bahasa Jepun, dia memudahkan komunikasi lah. So orang Jepun ni kadang-kadang walaupun mereka tahu bahasa Inggeris, tapi kalau dia tahu kita boleh cakap bahasa Jepun, dia akan prefer guna bahasa Jepun lah. Dia akan prefer guna bahasa dia lah. So bila dia bila dia suka senang guna bahasa dia, biasanya kalau macam saya lah, in term of business kita senang nak close deal lah. So that's one of the orang kata benda bagus yang kita boleh dapat kalau kita tahu bahasa dia lah. Tapi kalau macam benda-benda lain, contohnya kita nak sewa rumah ke, kita seorang pandai cakap Jepun, seorang tak pandai cakap Jepun, dia tak ada keistimewaan apa-apa lah. Cuma dia memudahkan komunikasi sahaja. Okey, so itu tentang komunikasi. Okey, sekarang kita beralih pula kepada kategori pendidikan sebab ada pelajar yang bertanya, dalam sistem pendidikan dekat Jepun, dia ada tak penilaian akhir macam dekat Malaysia Puan? Macam contoh kalau dekat Malaysia, penilaian akhir sekolah rendah UPSR, kalau sekolah menengah SPM. Kalau Jepun macam mana? Okey, peperiksaan lah. Okey. Sebenarnya dekat Jepun ni, dia nak kata, macam mana nak kata dekat Jepun ni, untuk macam saya kata tadi, untuk darjah 1 sampai darjah 4, dia memang menekankan sahsiah lah. Okey, jadi tapi tak bermakna mereka tak ada, orang kata tak ada ujian langsung. Dia ada je ujian pemahaman dalam kelas, tapi it's just a small test macam tu lah. Kalau kita tengok soalan dia pun tak ada soalan kebat yang terlampau tinggi kan. Biasa soalan yang ditanya kalau macam matematik, sebagai contoh, kita belajar CFA ke apa, dia akan tanya soalan 3 darab 5 berapa. Dia tak ada soalan yang terlalu bombastik. Dia memang soalan straightforward biasanya. Untuk penilaian ni, basically tak ada penilaian macam UPSR tu, tapi kalau seseorang murid tu dia target nak masuk sekolah, kalau macam kat Malaysia macam SBP ke MRSM, sekolah menengah yang kata yang ada nama lah, yang ada academically bagus, dia target sekolah tu biasanya dia ada requirement dia, you kena ambil ujian sekolah tu. Tapi dia bukan ujian selaras satu negara, dia ujian under sekolah tu sahaja. So kalau student satu murid ni target nak masuk sekolah tu, dia perlu ambil ujian untuk sekolah tu lah. Tapi kalau dia tak ada nak target sekolah mana-mana, dia boleh je masuk, so tak ada ujian. So kalau biasanya untuk student-student yang bijak-bijak ni, dia adalah target-target dia, sebabnya dia punya kelebihan masuk sekolah tu macam kita kat Malaysia lah, kelebihan kalau kita masuk SBP ke MSM, dia senang diterima, senang dapat beasiswa, senang nak pergi overseas ke sebagainya, macam tu lah. Sama juga dekat Jepun, kalau dia dapat masuk sekolah yang bagus, dia mungkin senang nak masuk universiti yang bagus. Dekat Jepun ni universiti yang bagus macam Universiti Tokyo. Universiti Tokyo ni memang terkenal sebagai universiti budak-budak pandai lah. So ramai yang nak masuk Universiti Tokyo ni sebab
budak-budak lepasan Universiti Tokyo ni bila dia kerja biasanya dapat offer gaji yang lebih tinggi lah. Sebab dia memang mesti yang ada nama dekat Jepun ni. Okey, seterusnya daripada pendidikan dia bergerak pula ke pengangkutan. Puan boleh kongsi tak mengenai pengangkutan? Apa yang saya faham masyarakat Jepun lebih menggunakan pengangkutan awam berbanding kenderaan sendiri. Boleh saya tahu kenapa? Ah, Okey. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, mengenai pengangkutan ni, soalan tu dia separa betul lah. Okey, dia bergantung kepada sebenarnya dia bergantung kepada kawasan. Kalau kita cakap macam kawasan-kawasan bandar macam Tokyo, Osaka, memang betul ramai orang guna pengangkutan awam berbanding pengangkutan sendiri. Tapi kalau kita masuk ke kawasan kampung, pengangkutan awam biasanya sangat terhad, memang ramai akan guna kenderaan sendirilah. Okay, the reason is kenapa dekat bandar-bandar ni ramai guna kenderaan awam sebab satu, kenderaan awam ni sangat reliable. Macam saya kata tadi, mereka sangat menepati masa. Kalau macam train tu cakap pukul 8, memang pukul 8 dia bergerak. So, it's sangat reliable. Lepas tu dia tak ada traffic jam dan sebagainya. Lepas tu murah. And kalau berbanding kalau diguna kenderaan sendiri, parking dekat kawasan bandar yang sangat-sangat mahal. Contohnya kalau dekat Tokyo, parking 1 jam sahaja boleh mencecah RM80. Cuba bayangkan kalau kita bawa kereta pergi kerja, RM80 kali kalau kerja 8 jam dah berapa ratus untuk parking sahaja. Tu tak masuk lagi kalau nak pergi tu kena masuk tol dan sebagainya. So kos untuk memandu dekat bandar di Jepun ni memang sangat-sangat tinggi lah. Jadi sebab tu ramai orang pilih untuk naik pengangkutan awam. Tapi kalau dekat kawasan luar bandar ni biasa tak ada option lah. Mereka terpaksa guna kenderaan sendirilah. okey, kesian Puan Zunita. Soalan ni makin lama saya rasa makin macam apa Apa? perasaan ingin tahu pelajar ni makin lama makin naik. Kena Ini tentang pelancongan. Ada tak perkara yang dilarang dilakukan di Jepun yang turis patut elak? Dari segi percakapan ke, adab di meja makan ke, dan satu lagi macam mana Puan buat persediaan 4 musim di sana? Okey. Saya rasa benda yang dilakukan di Jepun ni bagi saya tips yang paling kadang-kadang kita turis ni kita tak tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Even saya sendiri kadang-kadang kalau saya travel ke tempat-tempat baru dekat Jepun ni kadang-kadang dia lain tempat, dia lain budaya dia. Contohnya kalau macam dekat Jepun, kalau dekat Tokyo kalau kita naik eskalator, kalau kat Jepun biasa orang berdiri sebelah kiri. Tapi kalau kita pergi Osaka, kalau dekat Tokyo biasanya kita berdiri sebelah kiri, orang yang nak lalu cepat dia akan jalan sebelah kanan lah. Tapi kalau kita pergi Osaka, orang yang berdiri sepatut duduk sebelah kanan, orang yang nak cepat lalu jalan tu dia akan jalan sebelah kiri lah. So dia berbeza, setiap orang kata ada budaya walaupun dekat dalam satu Jepun tapi dia berbeza ikut tempat-tempat tertentu. Jadi saya rasa tips yang paling mudah kalau kita pergi satu-satu tempat baru tu, follow the local. Orang kata ikut je apa orang local buat. Contoh kalau mereka berdiri sebelah ni, kita ikut je berdiri sebelah ni. Itu adalah apa yang orang buat lah. Tapi kalau orang kata particular rules tu macam saya rasa mungkin kalau dekat Jepun ni biasa ramai kalau dekat food court ke apa mereka makan pakai chopstick lah. So benda yang kata sangat-sangat pantang kalau kita letak cucuk chopstick tu dalam makanan macam tu kan. Benda tu memang a big no lah dekat Jepun. Memang tak boleh cucuk sebab dia macam kita cocok colok dekat orang mati kan. Dia simbol kematian lah dekat situ. Itu memang kalau kita buat macam tu and orang Jepun nampak dia akan marah lah kita buat macam tu kan. Tu saya rasa benda yang mungkin perlu tahulah yang mungkin kebanyakan kita tak aware pun pasal benda tu. And saya rasa yang lain-lain tu macam jaga kebersihan, jangan buang sampah merata-rata, jangan bising, it's a benda yang common lah. Okay, persediaan 4 musim.
Persediaan 4 musim ni biasanya kalau nak masuk musim sejuk tu, of course baju-baju sejuk tu kena keluarkan lah kan. Biasa kalau waktu musim panas ni, kita baju-baju sejuk tu kita simpan. So baju bila dah musim sejuk, baju-baju sejuk ni memang kita keluarkan lah. Yang lain-lain tu saya rasa dari segi macam pemanas, biasa memang banyak lah guna waktu musim sejuk. Yang lain-lain tu sebab dekat kawasan Saitama ni dia tak adalah orang kata salji tebal. Kadang-kadang tak ada tahun dia tak turun salji pun. Jadi dia tak ada beza sangat lah bagi saya berbanding dengan musim-musim lain. Yang lain-lain tu saya rasa is a normal practice je, macam keluarkan baju, tak ada yang beza sangat lah. Tapi insyaAllah nanti saya akan pindah ke, untuk sambung belajar, saya akan pindah ke Niigata. Kawasan tu memang terkenal dengan snow country ataupun kawasan yang memang salji tebal lah. Dekat situ mungkin saya akan ada experience baru lah mengalami negara macam mana mengalami musim sejuk nanti. Okey, soalan seterusnya ni saya rasa berkait dengan apa yang Puan Zunita cakap kongsilah sebelum ni tentang bunuh diri. Ada pelajar tanya, kamikaze tu bukan bunuh diri juga ke? Lepas tu ada seorang lagi tanya, kenapa tak bersihkan mayat-mayat dekat hutan yang Puan sebut tadi tu kan? Adakah sebab tak nak mencalarkan maruah mayat mereka? Dia tak habis lagi kisah pasal bunuh diri tadi. Okey, terima kasih untuk yang pasal kamikaze tu, okey, kamikaze tu adalah boleh juga nak kata bunuh diri lah, tapi kalau orang kata konsep kamikaze dalam Perang Dunia Kedua ni, dia lebih kepada mengorbankan diri untuk negara. Dia macam kita pergi berperang, macam tentera pergi berperang untuk mempertahankan negara. Tapi saya tak pasti kalau kita kata tentera tu pergi bunuh diri. Tapi kalau kamikaze ni macam itulah, dia anggap mereka mengorbankan diri untuk mempertahankan negara. Kalau kita tengok sebenarnya word kamikaze tu sebenarnya pun dia ada sejarah dia jugalah. Tapi tak apa, yang tu nanti mungkin kalau Puan Isma dia nak jemput saya lagi ke, mungkin kita akan jelaskan pasal yang tu lah. Okey, soalan yang kenapa kita tak bersihkan mayat-mayat dekat hutan Aokigahara tu, okey, sebenarnya sebelum ni sebelum ni kerajaan Jepun adalah berusaha bersihkan mayat tu dan keluarkan statistik lah, okey, tahun ni berapa banyak mayat yang ditemui, dibersihkan dan sebagainya. Tapi lagi banyak Jepun buat, lagi banyak pula orang yang datang bunuh diri dekat situ. Jadi macam dia macam dah menggalakkan pula orang datang dekat bunuh diri dekat situ kan. So jadi kerajaan Jepun dia dah tak buat dah benda tu. So dia macam biarkan je. And lagi satu saya kira dari segi kos lah. Sebab yelah nak lupuskan mayat-mayat macam rangka-rangka tu pun bukan kita boleh main buang je macam tu kan. Dia ada prosedur-prosedur dia. Saya rasa salah satu reason juga adalah dari segi kos lah. Okey, yang seterusnya ni dekat Jepun ada tak isu perkauman macam di Malaysia? Sebab banyak video di Jepun orang berkulit hitam selalu dielak. Ini student kita ni dia rajin tengok social media kan. Jadi dia punya pertanyaan tu mesti dia ada kait dengan benda-benda yang dia tengok lah. Okey. Dari segi perkauman nak kata macam mana okey. Jepun ni kalau kita tengok adalah negara homogeneous lah ataupun satu bangsa. Okey, asalnya memang satu bangsa lah, bangsa Jepun. Kat Jepun dia tak ada bangsa-bangsa lain lah. Okey, tapi bila Jepun dibuka kepada antarabangsa, okey, ramai masuk ke Jepun. And dari segi orang kata perkauman, racism tu nak kata dia ada, tapi dia orang kata benda tu biasanya tak dicakap secara dia macam tabu jugalah dekat Jepun ni. Biasanya orang yang macam berkulit gelap biasa akan terima this kind of racism jugalah. Tapi dia macam mana nak kata dia orang Jepun ni kalau depan-depan dia just very nice and apa, tapi kalau boleh dia tak nak deal dengan orang tu. Macam tu lah. Dia orang Jepun ni dia lebih percaya bangsa mereka sendirilah berbanding masa lain. That's one thing yang
we need to know lah. Bila kita dah tinggal dekat Jepun ni, kita akan nampak benda tu. Biasa kalau kita dari luar, kita mungkin susah nak nampak sebab on the surface orang Jepun ni memang sangat baik lah dengan mana-mana bangsa pun. Tapi bila kita dah tinggal kat sini, dah bergaul dengan mereka, so kita akan nampak lah benda tu. Dia orang Jepun dia lagi kata lagi suka, lagi prefer deal dengan bangsa mereka sendiri berbanding dengan bangsa lain. Okey, ni soalan ni saya rasa lebih kepada pelajar ni dia tak adalah spesifik tapi saya rasa dia nak tahu. Seorang ni dia tanya tentang Makudonarudo, saya pun tak tahu apa benda. Sana ada yang halal tak puan? Kalau ada banyak cawangan ke dia buka? Yang satu lagi tentang anime kat Jepun. Macam mana, betul ke orang Jepun yang minat anime tak suka dipanggil nerd? Dan yang satu lagi ni, betul ke bunga sakura tak boleh petik kat sana? Okey. Lepas tu ada yang tanya Makudonarudo bukan McDonald ke? Saya pun tak tahu. Jadi Puan Zunita je boleh jawab. Faisal tak tahu. Okey, terima kasih pada yang bertanya soalan tu. Okey, comel je soalan dia. Okey, Makudonarudo ni, okey betul. Makudonarudo ni adalah McDonald lah. Okey, sebab orang Jepun ni dia punya orang kata sebutan dia satu suku kata lah. Dia tak ada Mac, dia tak sebut Mac, dia sebut Makudonarudo. So, okey. Nak kata kat sini nak kata tu tak ada yang halal lah. Macam bukan nak kata tak ada yang halal. Tak ada yang certified halal. Maksudnya tak ada yang ada cap halal tu tak ada lah. Tapi kalau macam ada orang dia rasa dia boleh makan yang macam burger yang seafood, mungkin dia okey, dia boleh makan. Dia benda tu dia macam dia depends jugalah. Ada orang kata tak nak sebab mungkin dia digoreng sekali dengan daging yang lain contohnya kan. So saya open kepada mungkin orang yang makan tu lah macam mana pandangan dia. Okey, lepas tu anime kat Jepun ni tak suka dipanggil nerd saya kurang pasti pasal tu sebenarnya, tapi saya rasa sebab saya ada juga kawan yang dia memang betul-betul suka anime lah. And saya rasa dia tak ada isu pun kalau orang panggil dia nerd. Dia macam tak kisah pun. Dia dengan dunia anime dia je lah macam tu kan. So, he doesn't care what people want to call him macam tu lah. Dari segi sakura ni tak boleh petik. Betul, sakura ni tak boleh petik lah. Bukan sakura je, apa-apa bunga kat Jepun ni pun kalau kita tengok walaupun bunga tu kat tepi jalan tak boleh petik. Kadang-kadang tu macam kita tengok bunga tu cantik je dekat tepi jalan kan, macam bunga rose ke bunga tulip ke, di bunga-bunga liar ni tetap tak boleh petik lah. Okey, sakura tu salah satu sebabnya sebab macam mana orang Jepun ni dia bila dia tengok sesuatu tu memang cantik tapi dia tahu orang lain pun nak tengok juga. So kalau dia dah petik nanti orang-orang selepas dia tak boleh tengok dah benda tu. So dia dah jadi macam selfish untuk diri dia. Orang lain pun nak tengok juga. Macam tu lah. Lepas tu ada yang tanya, kalau petik bunga tu kena bayar dam ke puan? Macam haji lah pula. Biasanya kalau petik tu dia tak adalah kena denda ke apa kan. Cumanya dia punya self conscious lah. Kata dia tak nak rasa selfish pada diri dia sebab dia percaya kalau dia rasa benda tu cantik, orang lain pun akan rasa benda tu cantik dan orang lain pun nak tengok juga benda tu. Macam sakura ni dia punya tempoh kembang dia dalam seminggu lebih kurang je. Jadi kalau macam orang lain pun berebut-rebut nak tengok dalam masa seminggu tu. Takkanlah kita punya selfish nak petik benda tu sebab kita suka. Orang lain pun macam nak juga tengok benda yang sama. Okey, saya rasa soalan yang kategori last ni dia personal kot kepada Puan Zunita sendirilah. Okey, sebab ada yang tanya sekarang ni Puan duduk kat mana, Malaysia atau kat Jepun. Saya rasa yang ni kita dah bagi tahu pada awal tadi yang Puan Zunita sekarang berada di Saitama. Okey, di Saitama, Jepun. Okey, cuma berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan lah. Lepas tu ada yang teringin nak tahu sepanjang Puan Zunita tinggal dekat Jepun berapa kali Puan balik ke Malaysia dan selalunya berapa lama duduk di Malaysia sebelum balik ke Jepun semula. Mungkin dia nak pergi beraya rumah Puan Zunita dekat Kuala Pilah kot. Lepas tu ada lagi yang tanya, macam mana Puan masuk bidang industri drama kat Jepun dan drama apa Puan berlakon?
Okay. Lepas tu ada lagi yang tanya, adakah tempat Puan Saitama tempat yang selamat dari bencana? Ni dia risau dekat Puan Zunita. Okey, atau lebih kurang risiko untuk terjejas sekiranya berlaku bencana. Lepas tu yang ni saya rasa paling ketara lah. Puan pernah tak terserempak atau bertegur dengan Yakuza? Oh. Lepas tu last kali request dia boleh cakap sikit tak bahasa Jepun? Gitu-gitulah. Ah. Okay. Jadi ini lebih personal lah. Dia nak mengenali Puan Zunita. Mungkin dah terpikat dengan Puan Zunita ke. Student-student ni memang macam ni. Okay, terima kasih pada Uh, yang bertanya. Okay, macam Puan Isma cakap tadi, okay, saya sekarang berada di Saitama, Jepun. Tapi insyaAllah minggu depan saya akan berpindah lah. Saya akan pindah ke Niigata. Niigata ataupun orang kata Snow Country, negeri yang banyak salji lah. Sebab saya akan melanjutkan pelajaran dan bidang master nanti dekat sana. Okay, berapa kali balik Malaysia? Okay, sepanjang 6 tahun saya dekat Jepun ni, saya rasa saya balik Malaysia dalam setahun sekali lah biasanya. Tapi sejak pandemik, saya dah 3 tahun lah tak balik. So, setiap balik tu biasanya saya akan balik lebih kurang sebulan. Saya masih lah lebih kurang sebulan dekat Malaysia and then saya akan balik ke Jepun lah. Okay, Saitama selamat tak dari segi bencana? Dari segi bencana, okay, dia sebenarnya kalau nak faham Jepun ni, dia kalau Jepun di bahagian timur, timur macam Tokyo, Saitama, belah-belah timur tu, kalau tahulah peta Jepun Tokyo, Saitama, Fukushima, belah-belah kata kalau Jepun kan, peta Jepun kan macam tu kan, belah yang kembung tu. Belah tu dia yang itu memang biasa banyak terima bencana alam lah. Sebab yang belah kembung tu dekat tepi belah laut kat situ, situ banyak berlakunya pergerakan perak tektonik lah. Sebab tu kawasan yang kembung yang macam Jepun ni saya selalu bayangkan macam kuda laut lah kan. Kuda laut macam tu kan. So bahagian kembung tu kat situ biasa kawasan yang kurang stabil lah. So bahagian yang belah kanan yang belakang itu menghadap ke Korea, bahagian tu lebih stabil lah sebab dekat tengah-tengah tu dia ada banjaran Jepun, banjaran Alps Jepun, kat situ dia kata kawasan selamat lah. Daripada situ ke kawasan Korea, kawasan yang lebih stabil dari segi bencana alam. So menjawab kepada soalan tu, dekat Saitama saya pun banyak kali terima rasa orang kata gempa bumi. Ada yang kuat, ada yang orang kata manja-manja je, ada yang lama, ada yang sekejap. So saya dah rasa. Dan 2019 ada taufan Hagibis berlaku di mana taufan tu bawa angin yang sangat kuat. Yang tu pun saya dah pernah rasa benda tu juga lah, pengalaman tu. Alhamdulillah saya masih di sini. Allah masih lagi panjangkan nyawa saya, alhamdulillah. Okay, saya pernah terserempak tak dengan Yakuza? So far saya tak pernah lagi terserempak dengan Yakuza. Tapi Yakuza ni pun dia sebenarnya susah. Saya tak pasti saya pernah terserempak atau tak sebenarnya. Sebab Yakuza ni pun kita tak boleh nak kenal macam bila kita tengok ni Yakuza, tak ada. Sebab Yakuza ni dia biasanya kadang-kadang dia berpakaian formal, pakai coat, dia bukan macam penjenayah yang kita boleh detect macam tu je. Biasa Yakuza ni dia pakai smart dia pakai coat hitam biasanya, pakai baju kemeja. Salah satu cara kita nak kesan Yakuza ni, salah satunya lah adalah dia punya jari dia tu dipotong lah. Itu untuk Yakuza yang pernah buat salah lah. Kalau yang macam tu memang kita tahu dia adalah ahli Yakuza lah. Tapi selain tu memang susah lah kita nak detect sebenarnya, unless kadang-kadang ada festival dekat Jepun ni yang dia memang jemput orang Yakuza. Yang tu memang kita tahulah dia buka baju, memang nampak banyak tattoo kat badan dia. Yang tu memang kita tahu dia Yakuza. Tapi in daily life susah kita nak kesan Yakuza. Yang biasa Yakuza pun dia tak nak tonjolkan diri dia. Sebab dia tahu nanti dia akan bawa masalah kepada orang lain. Macam tu lah. Okay. Boleh cakap Jepun tak? Okay. Saya sebenarnya saya tak adalah fasih cakap Jepun. Macam saya kata tadi, orang kata just untuk survive saja boleh lah. So sebab request, mungkin saya cakap sikit je. Contohnya kalau saya pergi convenience store,
saya beli onigiri, saya nak minta dia panaskan, saya akan cakap, sumimasen, atatamete moramaisu ka? Saya akan cakap macam tu lah. Maksudnya, excuse me, can you panaskan saya punya onigiri? Macam tu lah. Atatamete moramaisu ka? Okay. Okay. Saya rasa satu kot Puan tertinggal jawab sebab pelajar ni 2 kali dia post soalan dia. Macam mana Puan masuk bidang industri drama kat Jepun dan Oh, drama okay. apa Puan berlakon. Sebab 2 kali kan dia post jadi saya rasa macam dia nak tahu sangat-sangat ni. Okay. Saya pun termiss pula yang tu. Betul. Okay, sebenarnya macam mana saya masuk industri ni, saya rasa dia lebih kepada rezeki lah, by chance. Sebab masa tu ada satu projek untuk berlakon dalam iklan Nippon Express. Di mana masa tu pihak produksi memang cari warga Malaysia perempuan untuk berlakon dalam komersial tu lah. Which is benda tu di-offer kepada saya. Saya pun orang kata saya tak pernah ada experience sebenarnya dalam berlakon. Tapi saya macam nak cuba, nak tengok macam mana kan produksi Jepun. So saya pun terima offer tu. So saya terima offer tu, saya dimasukkan bawah agensi lakonan tu. Jadi even lepas berlakon yang itu pun saya dapat lagi offer-offer yang lain lah under agensi yang sama. So kalau nak kata drama apa yang saya berlakon, sebenarnya saya tak take note drama apa yang saya berlakon sebenarnya, sebab biasa kita kalau drama-drama J-drama ni kita banyak jadi extra je lah kan. Biasa saya tak take note apa, saya tak tengok balik pun apa yang saya berlakon tu. Tapi kalau iklan tu kadang-kadang kalau dikeluar dekat TV Jepun tu kita tengok lah. Kalau macam iklan tu saya ada berlakon Nippon Express. Saya ada juga keluar dalam JNTO, Japan National Tourism Organisation punya iklan untuk promote tour, promote pelancongan Jepun. Lepas tu saya ada berlakon dalam rancangan education Jepun. Saya lupa dalam rancangan NHK lah. Yang lain tu saya tak ingat. Sorry lah. Okey, saya rasa mungkin ni soalan terakhir lah untuk Puan Zunita sebab saya rasa macam yang tanya tentang onsen, tentang sunset di Mount Fuji. Mungkin anda boleh baca catatan Puan Zunita di Facebook sebab saya rasa banyak sangat catatan berkaitan macam komuniti Islam dekat Jepun pun banyak jugalah. Okey. Jadi soalan terakhir ni adalah perayaan terbesar masyarakat bergantung kepada 4 musim ke atau bergantung kepada agama yang dianuti? Perayaan terbesar di Jepun. Perayaan terbesar. Saya tak pasti perayaan terbesar tu. Kalau dekat Jepun ni, nak kata perayaan terbesar tu, dia tak adalah macam satu benda yang terbesar yang dirayakan dekat Jepun. Tapi Jepun ni, dia ada beberapa perayaan ataupun beberapa sambutan yang diadakan lah. Tapi dia kebanyakannya saya rasa dia bergantung kepada budaya lah, budaya Jepun. Contohnya macam mereka ada merayakan Obong, Hari Obong. Saya rasa dekat Malaysia pun ada juga kot, dekat Shah Alam kadang-kadang diorang buat tarian Obong kan. Dekat Jepun ni benda tu one of the big jugalah perayaan yang disambut. Ada cuti, biasanya cuti Obong. Itu sebenarnya untuk merayakan kematian nenek-nenek, roh-roh nenek moyang mereka yang mati tu dipercayai turun ke bumi lah waktu Obong tu. So mereka nak meraihkan roh-roh nenek moyang yang balik tu lah. Selain tu saya rasa selain Obong ada perayaan macam hari orang tua, benda-benda macam tu lah. Mereka pun ada juga sambut macam Christmas, tapi Christmas ni dia lebih kepada marketing lah pada saya, sebab orang Jepun ni bukan Kristian tapi dia sambut juga Christmas sebab dia kejayaan marketing 1970-an oleh KFC tak salah saya. Dia macam nak promote the KFC dengan Christmas, jadi orang Jepun pun sambut Christmas dengan KFC, yang lebih kurang macam itulah cerita dia. Okey, saya rasa yang lain-lain ni macam berapa bayaran berlakon kat Jepun, Puan Zunita pernah sampai Mount Haruna di Gunma ni, dia banyak kepada
personal lah. Okey, saya rasa kalau kita ada rezeki mungkin kita akan bawa Puan Zunita lagi sekali lah, tapi bukan semester ni lah. Okey, sebab semester ni dah nak berakhir. Okey, saya rasa macam ni lah, kalau pelajar yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang Jepun, pelajar boleh follow Puan Zunita. Saya baca promo Puan Zunita, tak apa kot. Boleh follow Puan Zunita dekat Facebook dia. Anda boleh type catatan Zunita di Jepun. Ataupun kalau anda berkemampuan, anda boleh beli buku. Betul tak Puan Zunita? Ada buku telah dikeluarkan kan? Betul. Ah, InsyaAllah in- akan ada buku catatan Jepun, artikel-artikel yang saya pernah tulis sebelum ni kita bukukan, dan ada juga catatan baru yang kita masukkan dalam tu. Kalau berminat mengenai Jepun, sejarah Jepun, budaya Jepun, teknologi dan sebagainya, boleh dapatkan buku tu. InsyaAllah kita akan mula pasarkan pada tengah bulan 5 nanti. Tengah bulan 6 nanti insyaAllah. Sebab saya perasan pre-order dah buka. Cuma dia start post pada yang pre-order 31 hari bulan 5. Nanti kalau pelajar berminat, saya tolong carikan link untuk anda order lah. Okey. Jadi tapi untuk sesi hari ni saya rasa cukuplah setakat ni sebab banyak dah Puan Zunita cakap, penat dah. Nak jamu air pun tak ada sebab online. Jadi saya rasa berakhirlah sudah sesi Industry in Classroom kita pada pagi ni. Untuk kehadiran pelajar boleh klik pada ruangan chat, ada link kehadiran di situ. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Puan Zinita sebab sudi berkongsi dengan kita, dan perkongsian yang sangat menarik yang saya rasa betul-betul memberi manfaatlah kepada para pelajar. Jadi saya harapkan perkongsian pada pagi ni dapat memberi pendedahan, pemahaman kepada para pelajar bagaimana pengaruh peradaban kontemporari melalui amalan etika masyarakat Jepun ni turut menjadi sebahagian daripada elemen yang boleh kita contohi, yang dapat memperkayakan lagi lah etika dan peradaban kita di Malaysia. Mungkin kita boleh ambil gambar kot dengan Puan Sunita sebagai kenangan. Para pelajar yang ada, boleh tak buka video yang boleh buka? Risau diorang ni bangun tidur tak mandi kan. Tapi yang mana boleh buka video, kita mohon untuk buka, dan saya mohon Dr. Najihah lah untuk ambil gambar bagi kita ni. Mungkin Dr. Najihah boleh kira? Dr. Najihah ada rasa? Ada. Ada. Okey. Jadi para pelajar boleh buka kamera. Okey. Supaya kita boleh ambil gambar bersama dengan Puan Zunita.